Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man wala. Allahumma faqihna fid din waftah alaina futuhal arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Allahumma aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghayra ba'id. Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafiz. Sadaqallahu maulanal azim. Alhamdulillah, pertama sekalinya sama-samalah kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas limpah rahmat nikmat daripadanya. Maka pada saat ini kita dapat mengecapi berbagai dan pelbagai nikmat yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tanda kita syukur? Yakni ambil sahaja yang Allah Taala kurnia bagi bui pada kita, guna ke arah taat kepadanya. Insya-Allah kita tergolong orang yang bersyukur kepada Allah, sekaligus akan menjaminkan kita sebagai ahli syurga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat sidang penonton sekalian, insya-Allah pertemuan kali ini saya ingin berkongsi ciri-ciri calon ahli syurga. Ciri-ciri calon ahli syurga yang berpandukan di dalam kitabullah Al-Quranul Karim, iaitu di dalam surah Qaf ayat yang ke-31 sehingga 35. Sepanjang ayat ini Allah Ta'ala duduk cerita sifat-sifat ahli syurga. Ada 4 sifat di dalam ayat ini. InsyaAllah kita sama-sama perhatikan apa yang Allah Ta'ala sampaikan kepada kita tentang sifat-sifat calon ahli syurga. Andainya ada pada kita, alhamdulillah. Andainya tiada lagi, maka alhamdulillah kita masih lagi ada kesempatan untuk meletakkan diri kita di dalam kelompok-kelompok yang Allah Ta'ala cerita bagaimana sifat-sifat orang yang berjaya di sisinya. Yang pertama di dalam ayat ini menyatakan wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghayra ba'id. Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafiz. Yang pertama adalah golongan ataupun mereka-mereka yang selalu bertaubat, ataupun dikatakan al-awwab. Al-awwab ialah mereka yang sentiasa mengingati untuk bertaubat, sentiasa ingat kepada dosa yang telah dilakukan ataupun dosa-dosa yang telah jatuh di atas dirinya, maka senantiasa dia beristighfar kepada Allah, dia sentiasa bertaubat kepada Allah. Maka disebutkan likulli awwabin. Awwab lafaznya memberi makna yang amat membalaghah kepada kita, iaitu memberi erti senantiasa bertaubat, bukan sekali dok, senantiasa bertaubat. Sebagaimana kita tidak putus asa di sebalik rahmat Allah, begitu juga kita tidak putus asa untuk kita
bertaubat kepada Allah, yang mana seringkali terjatuh di dalam lembah kemaksiatan, kita bangkit kembali kepada Allah dengan jalan bertaubat. Maka al-awwab, mereka yang bertaubat itu ada tergolong bertaubat bagaimana? Maka hak dikehendakinya adalah taubat nasuha, yang mana mestilah merangkumi cukup rukun dengan syaratnya, iaitu antaranya mestilah ada iltizam, berazam tak buat ada, dan alik sini tinggal teguh maksiat yang dilakukan, dan juga alik sini menyesal dengan apa yang kita telah buat, serta dalam masa yang sama kita panggil tinggal berazam tak buat 3 syarat rukun dia. Tetapi andainya ada bergantung terkait dengan salah kita dengan sesama manusia, dengan orang lain, dengan jiran tetangga, maka kena tambah lagi, kita panggil istihlal, minta halal, terumpak dengan dia, terhutang duit dia, terambil barang dia, kena hantar balik, terhutang kena bayar balik, ataupun terumpak kena pergi minta halal balik. Tu setelah mana kita harungi menyesal, berazam tak buat ada, dan di sini tinggal terus maksiat tersebut, serta kalau ada salah kait dengan orang lain, kita kena pergi istihlal, kena pergi minta halal sebelum kita nak menyempurnakan taubat kita, adalah kita kena minta halal dengan orang lain. Minta halal dengan orang lain. Salah silap kita seringkali tambah-tambah kita berada di suasana akhir zaman ni, senantiasalah kita bertaubat tak cukup pagi hari, sentiasa malam hari dan waktu dini hari sekalipun, golongkanlah diri kita termasuk orang yang bertaubat, iaitu mari perasaan di dalam hati iltizam tak buat dah, dan menyesal dengan apa yang telah berlaku, tinggal terus maksiat, serta kita minta halal, minta maaf dengan orang lain. Tadi itu adanya orang ada salah silap dengan kita pula, permudahkanlah untuk memaafkan orang. Kalau ada orang terhutang sikit sebanyak tu, kalau kau ada dengan keadaan dia tu tak mampu nak bayar, halal-halal lah kita panggil. InsyaAllah dengan asbab kita mudah urusan orang lain, Allah Ta'ala permudah urusan yang segitu payuh di akhirat kelak, tiba-tiba kita dipermudahkan oleh Allah untuk dihisapkan di akhirat kerana asbab kita mempermudahkan urusan orang lain di atas muka bumi. Sekalipun pada sudut hutang piutang, kalau sikit sebanyak, halal-halal sikit sebanyak deh. Tu tengok kemampuan dia tadi tu. Kalau kita mudah untuk memaafkan orang lain, insya-Allah orang lain pun mudah untuk memaafkan kita. Itu pertama. Allah Ta'ala sebut ciri calon ahli syurga adalah selalu bertaubat tadi tu, likulli awabin hafiz, dan man khasyar rahman bil ghaib wa jaa bil qalbi munib, iaitu yang kedua adalah mereka yang menjaga amanah kewajipan, ya, awabin hafiz, iaitu hafiz, yang kedua adalah hafiz, mereka yang menjaga kewajipan dan amanah yang Allah Ta'ala pertanggungjawaban ke atas kita. Ini ciri-ciri ahli syurga. Yang kedua adalah mereka yang menjaga amanah. Di antaranya taklifan ke atas kita semaya setara mana kita. Dah tambah PKP lockdown ni gak kau ada duduk rumah ni gak alah lewat semua. Jangan. Hak kita nak cepat di akhirat esok, maka kita kena cepat juga hak Allah Ta'ala di atas muka bumi. Sebab apa rezeki jadi kau panjang, jadi kau lambat? Sebab kita pun lambat lewat hak Allah Ta'ala suruh. Semaya asar, zuhur dekat-dekat asar, dekat-dekat maghrib kadang-kadang. Maka kita utama percepatkan, jaga amanah, dan tambah kita hak ada di sini sebagai ketua keluarga dan sebagainya, orang mak bebek termasuk ambo sendiri deh, ada anak isteri dan sebagainya. Esok di akhirat ia tak tanya ambo seorang, ia tanya di sini anak isteri ambo, lagu mana bertanggungjawab kita, lagu mana kita selaku ibu bapa ada anak masing-masing, yang mana lagu mana urusan agama mereka dan sebagainya, tanggungjawab kamu, urusan kamu ke atas mereka di atas muka bumi dulu. Dan ditanya juga ahli mereka yang kita panggil yang ditanggungjawab ke atas kita tersebut tadi tu. Maka amanah, tanggungjawab sudut agama tadi tu, bukan semata sudut harta yang perlu kita jaga, ahli sini ibadah, ahli sini ahli keluarga kita, hatta jiran tetangga kita. Terkadang kita makan mewah, hatta jiran tetangga musim lockdown PKP ni tak boleh, tak cukup makan, terkadang makan yang sama seminggu dah kita mewah, tak tanya khabar sikit abu. Jangan kita hidup dalam keadaan masyarakat. Maka ahli sini jaga hubungan tersebut tadi tu, jaga amanah Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, sudut ibadat, sudut muamalat dan sebagainya. Yang ketiga calon ahli syurga adalah
khaufun, iaitu Allah Taala sebut dalam ayat 33, man khasyar rahman nabil ghaib, iaitu ada sifat takut kepada Allah, ai taqarrab ila Allah, yakni takut pada Allah, yakni mendekatkan diri kepada Allah. Mereka sentiasa cari jalan nak dekat kepada Allah dengan cara sama ada dengan cara baca Quran, dengan sebab aku baca Quran ni boleh mendekatkan aku dengan Allah, dengan asbab bersedekah boleh mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada kita tengok dalam senarai masjid-masjid, kita tengok senarai hamba-hamba Allah ni begitu ramah deh. Allah Taala pandu hati dia, walaupun tak dapat mampu, tak dapat menderma dan sebagainya di masjid, tapi dia guna cara jalan lah kan, dia transfer duit aku online banking dan sebagainya, walaupun RM1 RM1, ada 10 riyal, ada hak RM1, ada hak RM5, banyak. Tapi kita tengok senarai banyak ni syukur hati kita. Kenapa? Allah Ta'ala, kita tengok cara Allah Ta'ala buka pintu hati hamba dia ni, walaupun dalam kesulitan dan sebagainya, ada cara jalan tu yang buka hati. Boleh mana? Mereka mencari jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan cara jalan menderma, sekalipun sikit. Sekalipun sikit. Kita kalau ada jalan kita boleh buat taat, kita kena rasa syukur. Alhamdulillah, syukurnya Allah, kamu bagi kepada aku boleh sembahyang, boleh puasa, boleh baca Quran, boleh hidup dalam masyarakat dengan perangai baik dan sebagainya, boleh derma infak. Kita rasa syukur. Pasal apa? Ada sebahagian manusia Allah Ta'ala tak buka langsung pintu ibadah. Tak buka langsung pintu ibadah. Wal'iyazzubillah, minta jauh daripada kita dan ahli keluarga. Dan seterusnya, yang keempat adalah hati yang bersih. Hati yang bersih biqalbin salim, iaitu udkhuluha bisalam, masuklah kamu dengan dalam keadaan sejahtera ke dalam syurga, iaitu hati yang bersih. Ibnu Abbas kata bertaubat daripada maksiat, menhadap untuk ketaatan kepada Allah, itulah tanda hati mereka yang bersih hati tadi kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka hati bersih tadi itu pernah dikatakan oleh para alim ulama adalah mereka yang senantiasa menghisapkan diri sendiri, insya-Allah ia tidak sempat untuk mencari aib orang lain, kerana hati yang kotor mereka sentiasa mengintai-intai rasa salah silap orang lain. Kalau hati bersih, ia sentiasa tilik pada diri dia. Bagaimana untuk membersihkan hati? Sentiasalah muhasabah, tengok diri kita dulu sebelum kita nak nilai, nak memburukkan, nak mengkritik, nak merendahkan orang lain. Baik kita nilai diri kita, ahli keluarga kita bicara keluarga kita dulu. Baik. Itulah di antara sifat-sifat yang ada di dalam Al-Quran ini, ayat ini yang Allah Ta'ala sebut dengan jelas, iaitu calon-calon ahli syurga, mereka sentiasa bertaubat. Yang kedua, mereka menjaga amanah dan muruah diri dan sebagainya, jaga semualah. Ya Allah Ta'ala bertanggungjawab sebagaimana agama kita menekatkan pada kita. Kalau orang tutup aurat dan sebagainya, kewangan, jaga amanah anak bini dan sebagainya, jaga tadi ibadat sebagainya. Yang ketiga, takut kepada Allah. Ada perasaan takut kepada Allah, barulah insya-Allah kita terjaga daripada jatuh kemaksiatan. Ada perasaan takut, pergantungan kepada Allah. Yang keempat, hati yang bersih. Itu sentiasa hati bersih. Tambah-tambah kita berada dalam media sosial yang terdedah dengan berbagai fitnah dan ancaman dan batu api namimah. Waktu kita ngaji belakang tu dalam kitab penawar hati dan sebagainya, tidak kan? Maka kita di saat inilah kita untuk menterjemah dengan amalan kita tadi itu. Bagaimana kita tengok suasana masyarakat, badi namimah, belaga batu api, suka belaga, suka balas sebagainya, kita pun beramal elok jauh daripada demikian. InsyaAllah kita termasuk daripada kelompok mereka yang hati bersih di sisi Allah, dan ada sifat-sifat yang perkara ni dalam kita, insya-Allah. Mudah-mudahannya sama-sama kita boleh jumpa sini. Insya-Allah tidak ada kesempatan untuk jumpa dunia, kita sama-sama jumpa di dalam tempat keredaan Allah, di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, sekadar itu saja. Apa yang baik itu datang daripada Allah. Aku lu qali hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.